Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala apabila dia pilih Muhammad SAW sebagai Nabi akhir pada segala Nabi-Nabi, maknanya Allah telah pilih Nabi berbahasa Arab. Dan Quran pun diturun dalam bahasa Arab, supaya Quran tu boleh dipaham oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang Arab yang mula-mula ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah SWT, akan ada lagi orang dari kaum-kaum lain akan ikut. Dan banyak lagi akan ikut. Dan Allah boleh berbuat demikian, kerana Allah Maha Berkuasa. Jadi Allah telah hantar Nabi kita, Nabi untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin, wa ma arsalna ka ila rahmatan lil alamin. Itu ayat. Maknanya Nabi ni bukan dihantar untuk orang Arab. Walaupun Quran tu diturun dalam bahasa Arab, kerana supaya mereka faham dan Nabi faham. Kata Allah SWT, kalau Quran tu diturun dalam bahasa bukan Arab, pasti mereka akan kata, macam mana kita nak faham? Kan? Dan mereka akan berpaling. Diberi pada bahasa Arab pun berpaling juga. Mereka tak percaya itu Quran dari Allah. Kalau diturun bahasa bukan Arab, mereka akan kata, macam mana kita nak faham? Macam mana pula Tuhan ni bagi bahasa bukan Arab pula, sedangkan kita Arab? Keduanya mereka tak akan percaya. Quran ni bukan sebab bahasa Arab kita tak faham. Boleh diterjemah dengan bahasa lain. Tapi itu pun kita takkan faham kalau kita iman tak ada lah. Sebab utama, sebab sebenarnya bukan tak tahu bahasa Arab, kita tak faham. Sebab bila diterjemah ke dalam bahasa kita pun kita tak faham. Contoh Samad ni, dia PhD, Dr. Falsafah, Profesor Madya. Kira orang ilmuwan, orang pandai lah. Takkan kita panggil dia bodoh pula kan. Apa lagi asas kita nak tahu satu orang pandai lah? Ijazah dia lah. Kalau satu orang tak pergi sekolah, macam Hanzalah kan, sampai SPM itu pun tak ada, bukan tak cemerlang, tak ada, macam tak ada sijil lagi. Maksud saya sijil tak boleh guna. Bolehlah kita anggap dia sebagai orang bodoh, tapi kita tak boleh panggil Dr. Samad ni, Profesor Madya Samad ni sebagai bodoh. Tapi bila saya beritahu dia tentang, bila saya tanya dia tentang Quran dalam bahasa Inggeris, yang dia tentu faham. Dia buat PhD dia di England, tapi dia tak faham. Selama saya buat tafsir Quran ni, almost semualah saya bacakan kat dia terjemahan Quran bahasa Inggeris. Saya dah letih lah. Semua dia tak faham. Semua. Dan dia jujur dengan saya.
Sebab bila dia kata faham ni, saya tanya apa kau faham, tentu dia tak dapat jawab kan. Jadi senang cerita dia kata saya tak faham. Sikit dah faham, tak tahu apa. Jadi maknanya bukannya sebab dia tak tahu bahasa Arab, bila dah diterjemah bahasa Melayu pun dia tak faham. Inilah evidence, bukti bahawa kita tak faham Quran ni bukan sebab tak tahu bahasa Arab. Ada satu profesor tu, dia dulu dia dulu vice chancellor satu universiti ternama juga kan. Universiti tu apa tu, Hussein On. Dia seorang jurutera PhD. Dia dah orang lama. Jadi dia dah berhenti bersara. Dia cakap dengan saya, dia belajar bahasa Arab ni. Dia pergi Yaman, dia pergi Indonesia, hanya nak faham Quran ni. Saya diam aja lah. Orang seperti dia tu banyak masa, lepas bersara banyak duit. Dia fikirnya saya sekarang nak belajar bahasa Arab. Maka untuk boleh belajar bahasa Arab, saya kena pergi ke Yaman dan tinggal. Bila Yaman berperang, dia mau balik. Dia beritahu saya, sekarang saya nak pergi Indonesia pula. Lama saya tak jumpa dia. Tapi dia kata maksud saya belajar Arab ni untuk faham Quran. Ini yang dipaham oleh banyak orang lah. Kalau dia pun dah faham macam tu, dia vice chancellor tuan. Boleh kata dia bodoh tak? Tentulah tahu. Tapi bab ini dia tak faham. Jadi pandai ni bukan pandai semua benda kan. Pandai ini bodoh itu, bodoh ini pandai ini. Maknanya profesor tu, bahasa tu pandai, bijak macam Samad, tapi bodoh dengan Quran. Namanya bodoh. Bodoh orang Quran ni, orang ni dia tak faham apa Allah mahu. Satu orang boleh baca Quran, boleh lagukan dia, boleh hafal Quran, tapi dia tak tahu apa yang Allah kata dalam Quran tu, apa yang Allah mahu. Dia tak tahu. Dia namanya orang tak tahu Quran tu, tak faham Quran tu. Dia kira dipanggil bodoh lah. Itulah sebenarnya bodoh yang sangat malang. Kalau kita bodoh dalam hal bahasa Inggeris, bodoh dalam matematik, bodoh dalam komputer, itu bodoh yang tak ada masalah. Tak ada siapa boleh pandai semua. Dan tak ada Allah perintahkan kita nak faham semua. Allah kan tak akan buat kita. Tapi tak faham Quran, bodoh Quran, tak tahu apa Allah mau, ini benda yang difardukan untuk kita tahu. Jadi Samad ni, Datuk Samad dan Vice Chancellor tu, termasuklah orang yang bodoh Quran. Jadi bodoh yang malang lah kan, yang memberi kesan satu orang tu akan gagal, tak boleh masuk syurga sebab tak faham apa Allah mahu dan tak berbuat seperti mana Allah mahu. Kenapa Dr. Samad dengan Vice Chancellor tu boleh dikatakan bodoh? Sebab iman dia lemah. Dr. Samad ada iman lebih, ada sikit lah daripada Profesor tu, Vice Chancellor tu. Pun dia tak faham kan? Sebab dia dah buat usaha yang saya ajar bagaimana iman boleh jadi kuat. Dia dah ikut, tapi tak ikut betul. Mana? Sebab apa Dr. Samad dapat iman sikit je? Sebab dia tak ikut betul. Ada perintah yang saya suruh dia tak ikut, iaitu perintah dia pindah daripada Melaka datang sini, daripada dulu lagi. Kemudian dia bagi tahu kat saya, boleh tak saya datang 2 hari je? Setelah berapa lama saya minta dia datang, dia tak mau pindah. Dia telah sendiri menukar perintah tu kepada yang sesuai sikit dengan dia. Yazid langsung tak menukar perintah tu kepada yang lebih tu, tak ada. Jadi saya kata okeylah, bolehlah kan. Sampailah satu waktu Allah buat dia dapat masalah dan kena pindah sini, mau atau tidak mau. Dan dia tak dapat kerja,
beberapa bulan. Kemudian baru dia minta kerja dekat UCSI. Mula jadi senior lecturer saja. Dipanggil assistant professor. Lama baru dapat profesor madya balik. Dengan gaji yang naik sikit lah. Jadi tuan yang mulia, dia sebenarnya tak faham bodoh Quran. Tak tahu apa Allah mahu. Bahawa dia kena taat. Dia tak mahu. Dia bodoh. Kan? Jadi akibat bodoh, dalam dunia dia dah dapat malang. Belum akhirat lagi. Jadi tuan yang mulia, perkara sebenarnya kita tak faham Quran, bukan iman kita lemah. Kata Allah SWT, di dalam majlis kamu ya Muhammad, ada orang hipokrit, munafikin. Mereka tu hati mereka dah ditutup. Mereka tak faham apa kamu cakap. Lepas habis bayan kamu, dia pergi tanya kat sahabat yang Allah bagi faham, apa yang Nabi cakap tu. Jelas tu. Jadi sekarang ni semua majlis-majlis ilmu, ceramah-ceramah sana sini ceramah. Kalau dalam jemaah tabligh, ceramah ni the dominant event lah dalam jemaah tabligh. Jemaah tabligh, the dominant event, the most, orang kata, the most regularly done is bayan. And they have istimak, perhimpunan untuk kumpulkan orang dan bagi bayan. Malam markas, bayan. Dan orang Islam lain pula, dia ada bayan kat masjid-masjid pula. Diberi oleh berbagai-bagai ustaz, yang dipanggil ustaz, ulama semua. Kalau nak dikirakan dengan jumlah bayan yang didengar, tak sesuai dengan amalan orang Islam. Amalan orang Islam ni begitu jauh beza daripada isi ceramah tu. Khutbah Jumaat lagi belum masuk lagi. Sama ada orang tidur dalam khutbah atau tidak. Dua-dua tak boleh amal. Tak boleh faham. Yang tidur pun tak boleh faham. Yang dengar bayan saya ni pun tak boleh faham. Jadi sebab yang utama kita tak boleh faham ni, bukan kita tak faham bahasa tu. Kalau diterjemahkan bahasa pun kita tak boleh fahamnya. Disebabkan oleh iman kita lemah. Tak sampai tahap yang tinggi yang membuat hati kita, macam hati atau kepercayaan kita tu bercahaya. Tahu? Dia bercahaya. Hati tu bercahaya macam mata bercahaya lah. Jadi bila mata ada cahaya, baru dia boleh nampak benda. Bila hati ni bercahaya, baru dia boleh faham Quran tu. Dan bila dia amal, baru dia akan lebih bercahaya lagi lah. Amal apa yang Allah mahu. Jadi inilah masalah besar sebenarnya. Bukan sebab kita tak dengar banyak ceramah. Dah banyak ceramah dah. Saya ikut Maulana Saimah Nahan keluar. Dia bagi tahu saya, usaha yang kita buat ni, dia kata, usaha kanak-kanak. Saya pun heran. Kita bangun, kita fikir makan. Dia kata kita usaha kanak-kanak. Makna kanak-kanak ni usaha yang tak ada kesan kan? Usaha kanak-kanak, usaha tak ada kesan. Dan syaitan dia kata dia ketawa kat kita. Nampak macam kita ni merasa buat kerja, dia tak buat kerja. Tapi dia tak terang siapa kerja tu. Dia mungkin dengar dia Maulana Ilyas, tak tahu. Dan sampaikan. Dia sampaikan aja dia Maulana Samaran. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, hari ni kita belum buat kerja sebenarnya. Hanya berceramah, mendengar ceramah, kita sebenarnya belum buat kerja. Namanya kerja kanak-kanak. Masa saya ikut tu, dia punya kerja pun bagi ceramahnya. Pukul pagi dia tak, pukul 10 dia akan bagi ceramah. Maghrib akan bagi ceramah. Dua ni. Lain waktu saya tak tengok dia ada bersama kita, dia ada dalam bilik dia. Apa dia buat saya tak tahu.
Dia minta saya ikut dia. Allah lah buat tu. Dia orang tinggi kat tu. Sangat mulia. Dia dihantar oleh Maulana Ilyas buat usaha untuk orang Arab di Mekah, Madinah. Dia tu antara orang yang berkait dengan Maulana Ilyas. Dia kata, saya datang Nizamuddin, saya nak keluar 40 hari je. Saya jumpa Maulana Ilyas. Dekat Maulana Ilyas tu cakap dengan dia, wah dia. Datang untuk 7 bulan. Saya pun tak boleh nak cakap. Saya tak datang 7 bulan. Saya diam. Saya keluar 7 bulan. Ikut. Macam itu. Macam itu punya orang. Kamu, saya suruh pindah. Jadi orang yang ikut Maulana Ilyas pun tak sama dengan orang ikut saya. Kualiti dia. Kualiti orang ikut Maulana Ilyas macam mana Said Mat. Dia kat Mekah buat dakwah, bukan dia ada kerja lain, buat dakwah je. Dan dia ni masih hidup dulu, dia orang pergi jumpa dia semua bagi duit. Duit ada je dia. Dia tak ada duit. So dia bagi kat saya duit juga untuk Masjid Seri Petaling. 100 US kau tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dia datang kat Malaysia ni, kita terima dia kat airport, dia terus pergi kampung saya Muhammad, dia terus bayar. Mana sama. Dia tak gas lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini orang di zaman Maulana Ilyas dan orang lain di zaman Nabi. Sekarang di zaman akhir ni, yang aku ada Samad, Dr. Samad, yang paling baik di antara semuanya. Yang ikut, itu pun perintah aku dia kasih turun. Modified dia call apa? Ubah suai. Bayangkanlah nilai dia, harga mereka ni dibanding dengan bukan Nabi-Nabi dulu, bukan Hawariyin, Nabi Musa, Isa AS, bukan. Bau mana Ilyas ni. Zaman sebelum ni, yang mana dunia pun kurang ada lah. Zaman Nabi-Nabi dulu memang dunia kurang ada lagi. Zaman sekarang dunia sangat banyak. Yang paling baik saya ada orang ikut saya, Dr. Samad ni. Itu pun menukar perintah saya. Menukar, bukannya dia nak try ikut, menukar. Beza tak? Beza sikit ke beza banyak? Maulana Samad Han kata, apabila aku masuk Nizamuddin, Maulana Ilyas wah 7 bulan. Maulana Omar Palampuri itu dia dah keluar setahun. Dia datang Nizamuddin, dia nak balik dah. Tambah, dia orang suruh dia tambah waktu lagi. Saya pun tambah. Sampai sekarang saya tak balik. Sampai suruh hidup. Macam itulah orang yang taat. Kamu semua tak taat, namanya bukan murid, namanya tetamu. Macam Rashidi. Rashidi tu dia bersama saya lama, bukan sebagai murid, sebagai pemandu. Dia lebih kepada pemandu dan pembantu klinik daripada murid belajar kerja dakwah. Tapi dia orang kata dia lama dengan Dr. Naswar, bukan untuk dapat agama, dapat duit. Rashidi. Jadi jangan hairan tengok Rashidi lama tak ada kualiti. Kan? Macam unta juga, lama kat Mekah tak boleh jadi orang beriman. Sampai mati unta. Macam itulah Rashidi. Siapa nak kenal Rashidi, datanglah sini. Pandai dia bercakap. Dakwah-dakwah ni kan. Tapi bila orang marah, dia tak boleh sabar. Sampai sekarang tak boleh sabar, marah juga. Itulah kualiti. Rashidi bukan yang terbaik, Samad terbaik di antara yang ikut. Belum boleh dipanggil murid. Murid ni nama taat. Taat maknanya yang ada iman. Pintu untuk agama ni adalah taat. Kalau tak ada taat,
Tak ada agama. Nak dapat agama mana Ibrahim bagi tahu. Pintu untuk taat ni lah. Pintu untuk agama ni taat. Kan? Jadi kita tak mau taat. Mana nak jadi murid? Mana nak ada agama? Kenapa kita tak boleh taat? Iman saya lemah. Itu juga jawapannya. Jawapannya tak ada lain. Dan iman lemah sebab cinta dunia ada banyak dalam hati kita, bukannya cinta Allah. Itu jugalah pusingnya. Pusing-pusing kat situ juga. Tapi kita degil. Nak dunia, tak nak Allah. Sebab itu kita tak mau taat. Taat tu supaya hilang cinta dunia. Ganti dengan cinta Allah. Kita taat, kita taat, tapi yang senang-senang saja. Bab kena pindah. Bab ini kita tak mau buat. Jadi kita pula boleh pilih pula. Ya. Yang dakwah bukan Islam kita tak mau. Kalau nak dakwah semua orang, kita pilih-pilih orang. Jadi bila orang marah kita tak mau, kita mau marah balik. Bila kata korban harta diri, kita tak mau ambil duit orang. Korban duit orang, kita keluar. Suruh cerai bini tak nak. Macam Yazid. Sampai hari ni dia tak nak. Samad dipaksa, bukan dia nak. Dia datang sini bukan dia datang dengan keinginan dia sendiri. Dipaksa. Kalau gunung tu dipaksa berzikir, Allah bagi dia syurga. Tak ada. Nah, jadi yang dipaksa ni tak ada harga sebenarnya. Sangat. Allah kata kalau manusia ni tak mau berzikir, tak apa. Aku banyak makhluk lagi. Aku buat dia. Tak ada pilihan, zikir saja. Allah SWT buat Nabi Daud tu, bila berzikir, gunung pun berzikir dengan dia. Sekali tu. Burung-burung pun berzikir. Macam maknanya mereka ni tak ada kerja lain, berzikir je. Jadi mereka tu semua dipaksa. Jadi Allah tak heran kalau kita tak mau berzikir. Allah dah buat makhluk banyak. Semuanya mentaati Allah. Mau atau tidak. Jadi manusia ni Allah bagi dia pilihan untuk ingat atau tidak. Sebab Allah bagi dia pilihan syurga atau neraka. Yang lain tak ada. Malaikat tu taat, tak ada satu bidadari dia dapat. Dia sampai bila untuk khidmat. Untuk jaga neraka. Allah bagi tahu itu neraka, pengawal dia bengis. Bengis dan sangat prompt dalam obedient. Tak pernah disobey. Tak ada akan tangguh apa. Campak dalam neraka, boom, dia campak. Lepas tu dia bagi tahu kat orang neraka, kamu jangan bagi apa-apa alasan untuk tak masuk dalam neraka ni. Keras. Itu yang kerja dia. Kerja, tapi satu syurga, satu bidadari dia dapat. Jadi Allah SWT buat syurga dan neraka tu untuk kita. Namanya manusia. Diberi pilihan untuk taat atau tidak. Ini namanya freedom lah. Orang semua hari ni nak freedom. Freedom of speech. Yalah, we have a freedom of choice. Tapi atas pilihan kita, dia punya consequences kena terima lah pula. Itu tak nak. Kalau kita memilih untuk tidak taat, we cannot have syurga. You pilih lah. Macam Sufyan sekarang dia pilih tak nak taat. Tak nak taat betul lah. Di mana dia pergi, ke mana dia pergi, saya tak tahu. Dia tak pernah tanya saya. Pernah tak dia tanya saya? Halo? Ada. Yang lain tu ada sikit-sikit lah. Anzala sekarang dah tak ada. Mula dia tanya, tapi adakah Amir Sahab, saya nak ke sini, terima kasih. Dia jawab dah. Amir Sahab, saya nak ke sini, terima kasih.
Terus terima kasih. Minta maaf, terima kasih. I mean, he just telling me and then he want to do it. Sebab tu tak boleh macam tu. Masa saya nak pergi, boleh tak saya begini? So Hanzalah yang mula diajar buat begitu dah bertukar sekarang. Dah mula tak nak ikut dah. Belum pergi ke mana lagi. Sufyan memang tak ada lah. Tiba-tiba saya tengok dia, subuh tak ada. Semayang lah, saya pun tahulah. Sufyan, kau semalam ada jumpa perempuan ke? Bakal yang nak dipilih jadi isteri dia tu. Ada dia kata. Saya nak kena tahu. Sebab saya tahu amal dia sudah rosak. Ingat? Jadi inilah dia yang ada di akhir zaman yang dengar bayan, yang nak gas. Yang lain tak nak. Yang lain tak nak gas. Tak nak buat kerja Nabi ni. Minta maaf. Dengar boleh. Buat tak nak. Jadi bila masa pula iman tu nak masuk, cinta dunia nak keluar, tak nak buat. Jadi kalau kita pilih tak nak buat, tak nak ikut Nabi, tak nak ikut saya, yang saya suruh, yang tak berlawan dengan Allah punya suruhan, memang tak boleh lah. Sebab itu ada Nabi, tak ada orang ikut. Bukannya saya aja. Saya ni ada juga 8 ni ada, sini ada 6 wangi, 5 nama orang. Ada di Bengkulu ada sikit, Brunei sikit. Dia orang dengar pun masih baring, tengah naik kereta. Yang dengar, yang ini di sini kena dengar betul-betul. Yang nak tidur pun kita kamerakan dia supaya jangan tidur. Tapi itu semua tak akan datang kesan kalau iman tak ada. Kalau iman tak ada, kita tak boleh taat. Kita tak boleh ikut. Sebab itulah hari ni kerja pertama perintah yang Allah bagi. Untuk kita dapat iman ni, kita kena buat. Yang itu kita tak nak buat, tak boleh. Iaitu kita kena strive dengan harta diri kita. Berjuang untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah. Maknanya berjuang untuk mengajak manusia mengucapkan kalimah ni. Dan yang dah mengucap kalimah, dia ajak supaya buat kerja dan taat. Di kawasan kita dan di seluruh dunia. Itu kita kena buat. Yang ini memang teruk punya kerja. Arwah bapa mentua saya dulu, Datuk Ismail Panjang Aris, dalam tabligh ada 6 perkara. Yang nombor 6, buat dakwah. Dia tulis lah, keluar jalan Allah. Datuk tu kata 6 pil ni, yang 6 tu sangat pahit. 6 perkara dalam jemaah tabligh ni, yang nombor 6 pil sangat buruk. Yang jemaah tabligh ni nombor 1 iman. Dia tak cakap apa-apa pun tentang iman. Tapi yang nombor 6, keluar jalan Allah. Dia kata ini pil teruk. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kerja dakwah ni berkait dengan kalimah. Berkait yang nombor 1. Yang orang jalan talik tak faham. Dia separate pula. Iman lain, kerja dakwah lain. Dan kerja dakwah ni ialah hak kepada kalimah tu. Tuntutan kepada kalimah ni ialah kerja dakwah. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara yang Allah mahu, dengan cara Nabi SAW, dengan korban harta diri, dengan tak minta duit kat orang, dan bila orang marah, salam. Jadi barulah Allah akan keluarkan cinta dunia dan masukkan cinta Allah. Pada Yazid, walaupun dia keluar, tapi dia tak boleh masuk juga. Sebab ada cinta bini yang tak boleh hilang dengan keluar. Walau 6 bulan dia dah keluar, tak boleh keluar. Maknanya dia ada perintah satu lagi, cerai bini. Kata Yazid, kenapa pula aku je kena? Orang lain tak ada, aku yang kena cerai bini. Sebab dia paling buruk lah. Letakkan bini atas pada Allah, mana boleh nak masuk kalimah tu, melainkan buanglah bini tu. Bini tu tak jahat, baik. Dia dibuang, bukan dicerai, bukan sebab dia jahat, sebab Yazid jahat.
dia mencintai bini dia lebih dari Allah, lebih dari saya. Jadi macam mana kalimah tu nak masuk walaupun buat? Kalau kita tak nak keluar korban harta diri macam Sufyan, buat gas tempatan aja. Banyak kali cakap kalimah, tapi tak boleh masuk sebab cinta dunia, cinta kerja, semua tak ada, banyak lagi kat dalam. Dia mesti keluar baru dia boleh masuk. Jadi tuan yang boleh tuan nak faham, kena keluar, benda kena keluar, satu benda kena masuk. Untuk keluar ni kita kena korban harta diri kita. Untuk itulah diri kita kena korban. Kita kena tahan malu, kita kena sabar bila orang marah kita. Tu kena korban perasaan. Harta diri, tinggal anak bini. Kalau itu pun tak menjadi, bini ada lagi, macam Yazid dia tak nak ikut. Jadi dia masih memilih untuk tidak mau kalimah tu masuk. Jadi tak masuklah dia, sangat. Dia masuk sikit je. Masuk, keluar, keluar, masuk, masuk, keluar, keluar, masuk. Letih tak? Jadi siapa punya salah? Yang salah bukan saya. Saya dah suruh dia. Dia tak nak ikut. Yang salah bukan saya, Samad. Dia tak nak ikut. Sekarang dah berlalu waktu yang panjang. Samad masih baru dipaksa ikut. Kalau tidak, dia takkan ikut. Sama macam Yazid. Jadi inilah murid yang saya ada, yang bukan murid, half murid, tetapi tetamu sebenarnya. Jadi tetamu ni dia tak mau taat. Dia mau dimuliakan, dipuji, dah beri makan, minum, lah. Macam Sufyan, bila ada kita potong kambing untuk meraihkan aduh pula dia masa nanti 20, dah masuk 29 juz ni, setengah kambing. Itu Sufyan ada. Makan, minum, seronok lah. Okey guys. Bodoh.